Batu Quran ni penting untuk kita muliakan tuan-tuan. Nampak? Batu Quran tu jangan sekali-kali ada sesuatu benda lain, ada sesuatu objek yang menindih Al-Quran, jangan. Para ulama meletakkan hukumnya adalah haram. Ni Quran kita, atas Quran tu kita letak kunci kereta, haram. Atas Quran kita tu kita letak telefon, haram. Atas Quran kita tu kita letak surat khabar, haram. Atas Quran kita tu kita letak kitab. Quran bawa kitab di atas, tak kira kitab apa pun. Nak kitab tauhid ke, kitab fiqh ke, kitab tasawuf ke, apa juga kitab, kita letak atas dia, maka hukumnya adalah haram. Sebab Quran ni tidak ada satu benda pun yang boleh tindih dia. Melainkan kalau tersusun gini lain. Ini Quran, ini kitab, ini buku cerita, ini novel, ini URTV, ini majalah mangga, ini majalah pelang. Itu lain. Itu dia tak tindih, itu dia bersusun. Yang tak bolehnya tindih. Itu tak boleh. Quran mesti di atas sekali daripada objek yang lain. Tak boleh kita tindih Quran dengan sesuatu perkara. Hatta kita letak kain sekembang kita pun tak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74 yang bermaksud, dan juga mereka yakni yang diradai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari pasangan-pasangan dan zuriat keturunan kami qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam, yakni ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Pengerusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tariq bin Ziyad, tuan-tuan imam Bila dan Siok, Ashabul Fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, kepimpinan masyarakat, seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu dan berhimpun dalam rumah Allah, dapat kita sama-sama mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah, dan di kesempatan waktu yang ada ini kita berada seketika di dalam
suasana majalisil ilmi. Mudah-mudahan keberadaan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini marilah sama-sama kita mentadabbur firman Allah Subhanahu wa taala yang dipetik daripada surah Al-Furqan ayat yang ke-74, yang mana ayat ini merupakan satu doa yang diajar sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita mendapat sebuah keluarga yang harmoni, sebuah keluarga yang tenang, sebuah keluarga yang dianugerahkan Allah dengan suatu anugerah yang dinamakan as-sakinah, ketenangan. Sebab di antara kita ni memang mengimpikan keluarga sakinah. Rumah kita, tempat kediaman kita, kita impikan sebuah rumah yang disebut sebagai baiti jannati, rumahku syurgaku. Jadi apa maksud keluarga sakinah dan apa maksud baiti jannati? Keluarga sakinah terbina dengan keberkatan, rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluarga kita ni tidak ada tiga perkara ni, keluarga kita ni tidak dibina di atas asas untuk keberkatan daripada Allah, rumah kita ni terbina tanpa naungan rahmat daripada Allah, dan rumah tangga kita, keluarga kita ni terbina tanpa keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sudah pastinya keluarga kita ni tidak akan dikurniakan Allah dengan as-sakinah, iaitu ketenangan. Itu yang kita tengok bila mana sesebuah keluarga tanpa sakinah, tanpa ketenangan, akan berlaku berbagai-bagai masalah. Masalah antara suami dengan isteri, isteri dengan suami, masalah antara mak ayah dengan anak-anak, anak-anak dengan mak ayah, berbagai-bagai masalah yang menyebabkan rumah tangga dan keluarga tu jadi punah rana. Rumah tangga dan keluarga tu akan jadi kucak bala dan seumpamanya. Begitu juga sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang disebut baiti jannati, rumahku syurgaku. Rumahku syurgaku ataupun baiti jannati ni tak nanti kata rumah kita ni besar, tak nanti kata rumah kita ni rumah seperti mana orang kaya, mesti kena ada swimming pool, mesti kena ada lift, rumah tu bertengkak-tengkak, lepas tu daripada bawah nak pergi naik ke atas tu mesti kena naik lift. Rumah kita tu mesti kena ada orang gaji dan seumpamanya. Dah kadang-kadang kalau kita tengok rumah orang yang seperti itu bergolak juga. Rumah orang yang seperti itu pun terkadang nampak penghuni rumahnya tidak dapat ketenangan, balik rumahnya serabut-beruk, balik rumahnya tension, balik rumahnya stres, balik rumahnya berkecamuk antara keluarga. Sebab tu nak dapat pada baiti jannati ataupun nak dapat pada keluarga sakinah ni bukan dari sudut harta kekayaan yang menjadi ukuran, tidak. Tetapi apa yang paling utama, apa yang paling penting, tiga elemen ataupun tiga unsur tadi yang perlu kita cari, yang perlu kita terapkan di dalam sesebuah keluarga ataupun rumah tangga yang kita bina. Yang pertama, kita nak kepada keberkatan, kita nak kepada barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang kita bina, keluarga yang kita bina, yang dinaungi dengan barakah, yang dinaungi dengan keberkatan oleh Allah, menyebabkan rumah tangga kita tu akan jadi aman damai, yang menyebabkan jadi aman tenteram, yang menyebabkan jadi bahagia. Nah, jadi macam mana kita nak dapat keberkatan di dalam keluarga kita? Yang pertama-tama sekali, keluarga yang kita bina mestilah mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi membina sebuah keluarga? Walaupun kita tahu Nabi ni dia buat sesuatu benda pun bukannya berpaksikan kepada harta. Nabi tak ada harta, tuan-tuan. Nabi bukan daripada kalangan hartawan, Nabi bukan daripada kalangan millionaire dan seumpamanya. Nabi bukan orang kaya, tapi rumah tangga Nabi bahagia, rumah tangga Nabi penuh dengan keberkatan. Kerana apa? Kerana yang pertama sekali, rumah tangga yang Nabi bina itu berpaksikan kepada apa yang dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita, tuan-tuan,
kena ikut apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang saya nak masukkan di sini iaitu elemen yang pertama. Benda ni mudah je tuan-tuan, renyang je. Mudah dipahami, mudah untuk kita sebut, tetapi mungkin setengah-setengahnya nampak berat untuk kita amalkan. Ya, yang pertama sekali, untuk dapatkan keberkatan dalam rumah tangga yang kita bina, hak mula-mula sekali kita ikut cara Nabi macam mana? Nabi ni tuan-tuan, bila nak masuk je dalam rumah sentiasa beri salam. Walaupun rumah Nabi sendiri. Kita ni kadang-kadang kita nak masuk rumah kita ni jarang kita nak beri salam. Sebab kita kira bukan rumah kita. Kita kira rumah kita, bukan rumah orang. Kita kira rumah kita ni tak perlulah kot kita nak beri salam bagai apa semua. Sebab rumah kita sendiri dah. Sebenarnya dah. Kalau ikut apa yang ditunjuk, kalau ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang sentiasa diutamakan oleh baginda iaitu menyampaikan salam. Sama ada bila jumpa sesama muslim di tengah jalan, ataupun pergi ke rumah orang, ataupun kita nak masuk ke dalam rumah kita sendiri, Nabi akan beri salam. Nabi akan beri salam. Hatta kita tengok satu ketika Nabi beri salam 3 kali di rumah Nabi sendiri, tetapi pintu tu Aisyah tak buka. Nabi tidur luar, Aisyah tak buka. Memang malam tu Nabi sebut kepada Aisyah, dalam satu riwayat Nabi beritahu kepada Aisyah yang Nabi nak keluar, ada urusan dan Nabi mungkin balik lambat. Nabi sebut pada Aisyah. Aisyah kata tak apa, saya cuba tunggu. Dan memang Nabi balik lambat. Apabila Nabi balik, Nabi beri salam 3 kali, Aisyah tak dengar. Aisyah tak dengar tuan-tuan. Bila Aisyah tak dengar, Nabi tidur. Nabi tidur depan muka pintu, atas tanah. Aisyah tersedar tengok Nabi tak ada di sebelah. Aisyah bangun buka pintu, tengok Nabi duduk luar, tidur atas tanah tuan-tuan. Nabi gerak Aisyah. Aisyah gerak Nabi. Lalu Nabi tersedar apa yang disebut oleh Nabi. Nabi kata, aku minta maaf kerana aku kacamu tidur. Nabi minta maaf dengan Aisyah. Aisyah kata, ya Rasulullah, mu tak salah, aku yang salah, aku tak dengar mu beri salam. Nabi kata, tak, mu tak salah, aku yang salah, sebab aku ganggu tidur. Maknanya dalam situasi itu saling minta maaf antara satu sama lain. Nabi minta maaf dengan Aisyah, Aisyah minta maaf dengan Nabi. Hak ni kata saya tak sedar, hak ni kata aku ganggu tidurmu. Mana saling minta maaf. Makna di situ saling ada satu bentuk toleransi yang masing-masing bertolak ansur. Hak ni keutamaan dalam sesebuah keluarga. Kalau macam kita ni memang balah parok lah. Dah, kalau macam zaman kita ni balah parok, beri salam tak 3 kali, bukan 3 kali dah, 333 kali. 333 kali, siap dengan ketuk pintu, siap dengan ogah pintu, siap ogah tikak, siap telefon. Tak sedar juga bini, sedar bini ni maki bini, basuh pekak, tidur mati, tidur mapuh, macam-macam dia kata bini dia. Nampak? Itu zaman kita, itu orang kita. Tapi Nabi tak. Pasal apa? Sebab pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada suatu akhlak yang terpuji, ada suatu akhlak yang mulia. Sebab tu Nabi kata, innamal bu'ithu liutammimal makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ni termasuk juga akhlak sesama keluarga dan juga akhlak kepada makhluk yang lain selain daripada manusia. Hak inilah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, apa yang elemen yang kedua yang kita nak buat, yang kita nak ambil, yang kita nak cari supaya dalam rumah tangga kita ni dinaungi dengan 3 unsur utama ini: barakah, rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sekali, yang keduanya iaitu dalam rumah kita ni, selain daripada kita sentiasa beri salam terhadap ahli rumah, dan kalau kata kita masuk dalam rumah lupa nak beri salam, orang yang ada dalam rumah tu beri salam lah pada kita. Kita masuk dalam rumah lupa beri salam, bini kita duduk dalam rumah, bini beri salam, Assalamualaikum. Dia beri salam supaya adanya suasana orang kata budaya salam dalam rumah.
Yang keduanya yang dianjurkan kepada kita, iaitulah dalam rumah kita ni kalau boleh jangan kita lock rumah kita ni sunyi daripada alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Setiap hari tuan-tuan, setiap hari rumah kita ni jangan sunyi dengan bunyi bacaan Al-Quran. Jangan. Walaupun sekejap hanya ambil masa 5 minit lepas subuh ke, lepas zuhur ke, ataupun dalam waktu duha, ataupun belah-belah nunggu nak makan nasi, ataupun lepas asar, ataupun sebelum tidur, atau apa jua keadaan sekalipun, apa jua masa sekalipun, dalam rumah kita ni jangan kita bagi lengang dan sunyi tanpa bacaan ayat-ayat Al-Quran. Sebab kenapa tuan-tuan? Sebab Al-Quran ini bila dia dibaca, di mana tempat itu dibaca, maka tempat itulah akan turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan tempat-tempat yang tidak selayaknya untuk kita baca. Tapi kalau dalam rumah takkanlah tempat tu tak layak. Dalam rumah kita sendiri, nampak? Dah tu nak baca surah apa ustaz? Bacalah apa jua surah sekalipun, tetapi yang terbaiknya adalah suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah yang terbaik. Sebab apa? Sebab Nabi kata rumah yang dibacakan dengan surah Al-Baqarah, maka syaitan tak akan masuk dalam rumah tu. Syaitan tak akan masuk. Ini di antara salah satu cara, salah satu bentuk untuk kita meletakkan Al-Quran itu di tempat yang tinggi dalam rumah kita. Orang faham letak Quran tempat tinggi dalam rumah, dia susun Quran tu atas rak paling tinggi sekali. Itu bukan. Masuk yang kata letakkan Quran di tempat yang tertinggi, maknanya dalam kehidupan kita, hidup kita ni berpaksi kepada Al-Quran. Itu yang dia kata letak Quran yang tertinggi dalam hidup. Yang keduanya, Al-Quran ini menjadi bacaan utama dalam kehidupan kita. Maknanya setiap hari kita akan cari ruang, setiap hari kita akan cari masa untuk baca Quran. Itu dikatakan letakkan Al-Quran di tempat yang tertinggi. Bukan makna kata letak Quran di tempat tertinggi, kita cari rak yang paling tinggi, maka kita letak Quran atas sekali. Kan gitu. Kalau gitu orang duduk rumah flat cari tekak hak atas sekali. Orang beli apartmen, orang beli rumah flat, dia cari tekak hak atas sekali. Atas sekali berapa tekak? Tekak 30. Beli hak 30. Lepas tu Quran letak atas bumbung. Apa sebab nak letak Quran tempat ni? Bukan itu maksud dia. Masuk dia letak Quran yang tertinggi. Hak pertamanya kita hidup berpaksikan pada Al-Quran. Yang kedua, jadikan Al-Quran itu bacaan utama dalam kehidupan. Yang ketiga, kita sentiasa memuliakan Al-Quran. Batu Quran ni penting untuk kita muliakan tuan-tuan. Nampak? Batu Quran tu jangan sekali-kali ada sesuatu benda lain, ada sesuatu objek yang menindih Al-Quran. Jangan. Para ulama meletakkan hukumnya adalah haram. Ni Quran kita, atas Quran tu kita letak kunci kereta, haram. Atas Quran kita tu kita letak telefon, haram. Atas Quran kita tu kita letak surat khabar, haram. Atas Quran kita tu kita letak kitab. Quran bawah, kitab di atas. Tak kira kitab apa pun. Kitab tauhid ke, kitab fiqh ke, kitab tasawuf ke, apa jua kitab, kita letak atas dia, maka hukumnya adalah haram. Sebab Quran ni tidak ada satu benda pun yang boleh tindih dia. Melainkan kalau tersusun gini lain. Ini Quran, ini kitab, ini buku cerita, ini novel, ini URTV, ini majalah mangga, ini majalah pelang. Itu lain. Itu dia tak tindih, itu dia bersusun. Yang tak bolehnya tindih. Itu tak boleh. Quran mesti di atas sekali daripada objek yang lain. Tak boleh kita tindih Quran dengan sesuatu perkara. Hatta kita letak kain sekembang kita pun tak boleh. Ni betapa solidnya, betapa terperincinya benda yang disebut oleh tutup guru pondok. Dia marah Quran ni kita tindih dengan suatu benda yang lain. Kenapa? Kerana kita nak muliakan Al-Quran. Begitu juga bila mana kita nak rumah kita didatangkan rahmat daripada Allah,
maka sentiasalah rumah kita ni dialunkan, dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, terutamanya pada surah Al-Baqarah. Dah kalau kita tak boleh baca, ustaz, nak buat gana, kita ni baru ngaji Iqra 3. Ya, dah zaman muda marang agogo. Apa dah? Zaman muda marang sibuk sangat, huha sana huha sini, dah cara ke ngaji Quran ni. Nampak? Dah tua-tua ni baru nak belajar. Pas nak buat gana, zaman dia ni kan teknologi canggih. Nampak? Zaman dulu pun dah ada kaset dah. Dah zaman dia ni tak payah kaset, tak apa, buku YouTube takkan tak ada kita YouTube pada telefon masing-masing. Dia ni pakai smartphone kan. Nampak? Bukan zaman dulu 3310. Dia ni zaman smartphone. Dalam telefon masing-masing mesti ada MP3 Al-Quran. Kita tak pandai baca, kita dengar. Kita buka, kita dengar. Kita buka Quran tu, kita letak dalam rumah, ataupun mesti kena ada paling tidak pun ada CD, paling tidak pun ada VCD dan seumpamanya. Nampak? Kita buka bacaan ayat-ayat suci Al-Quran biar sentiasa beralun di dalam rumah kita. Baru rumah kita tu akan dinaungi dengan rahmat, dinaungi dengan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiganya, tuan-tuan, elemen apa yang kita nak masukkan di dalam rumah tangga kita supaya rumah kita ni sentiasa ada 3 perkara. Yang ketiganya, pastikan rumah kita ni tidak ada tergantungnya gambar-gambar bernyawa jika ditiupkan roh hidup. Jangan ada beri rumah kita ni tergantung gambar bernyawa. Pasalnya rumah orang kita ni, tuan-tuan, banyaknya gambar, gantung gambar bernyawa. Gambar bersanding, gambar anak ambil apa benda ni panggil, graduate, gambar ambil anugerah, gambar pergi makan ni, dia cuci. Zaman dulu lah pakai kodak dulu kan. Dia cuci, dia letak dalam print, dia gantung dinding. Gambar dia kahwin, dia sanding gambar anak tunang apa semua, habisnya letak dinding. Nampak? Benda-benda gini dikira menyebabkan malaikat rahmat tak akan masuk dalam rumah itu. Nampak? Kemudian yang berapa? Iaitu patung-patung bernyawa yang dijadikan sebagai perhiasan. Melainkan permainan budak-budak. Nampak? Dua benda ni, gantung gambar bernyawa dan patung-patung dihiaskan sebagai perhiasan, menyebabkan malaikat rahmat tak akan masuk dalam rumah kita. Tuan-tuan, kita kena ingat, malaikat ni ramai. Dalam ramai-ramai malaikat ni, dia ada satu batalion dipanggil malaikat rahmat. Dipanggil malaikat rahmat. Itu yang kata tatanazzalu alai malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikah warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maka turunnya malaikat dan roh biizni rabbihim min kulli amr, dengan keizinan daripada Tuhan mereka, yakni Allah Ta'ala. Tanazzalul malaikah, maka turunnya malaikat. Malaikat mana? Malaikat rahmat. Bila ni? Antaranya malam yang disebut dalam ayat ni malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Ar-Ruh iaitu Jibril, biizni rabbihim min kulli amr, dengan keizinan daripada Allah. Maknanya saya nak cerita malaikat turun, malaikat rahmat turun pertama bila? Malam Al-Qadar. Yang kedua, bila dia turun? Setiap sepertiga malam malaikat rahmat turun. Setiap sepertiga malam, waktu qiyam. Waktu qiyam, waktu qiyam, waktu sahur, masa tu malaikat rahmat turun, dia akan pergi ke rumah-rumah orang beriman, tapi dia tak masuk semua.
Dia tengok rumah orang ni sedang berlayar di ulik mimpi, tak masuk. Nah, dia pergi rumah orang ni pula, bangun pukul 3.30, bangun minum air masuk, kering tekak dahaga, lepas tu tidur semula, tak masuk. Dia pergi rumah orang ni, tengok orang ni bangun pergi tandah, pagi tandah, tubik tandah, tidur semula, tak masuk. Dia pergi rumah orang ni, tengok orang ni bangun 3 subuh, kucai kopi ingat ke nak tahajud? Dah. Dah apa tengok bola. Liverpool dengan Chelsea contoh. Nah, tak boleh sebut tuan-tuan Liverpool ni, orang marah. Dah banyak orang marah sebut Liverpool. Rupanya tengok bola. Dah tahajud dah? Dah. Tak masuk. Pergi rumah orang ni, tengok rumah dia, rumah makcik. Nampak? Makcik jual si lemak pagi-pagi. Makcik ni bangun basuh berat, tak nak nasi, mentara tak nak nasi, makcik ni pergi ambil air semayang sunat 2 rakaat, maka malaikat rahmat ni akan masuk dalam rumah ni. Dia tinggalkan segala beliang, tinggalkan segala permata, tinggalkan segala emas, tinggalkan segala intan, harta benda semua tinggal dalam tu, segala sapah, kekotoran, bala bencana, binatang-binatang bisa semua dibuat keluar belakang. Mendapa maksudnya tuan-tuan? Malaikat ni akan tinggalkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, benda-benda kotor, dosa-dosa, apa nama ada dalam rumah makcik semua dihangkut buat keluar belakang. Ini tugas malaikat rahmat. Nah, dan malaikat rahmat akan turun untuk sampaikan rahmat Allah di mana tempat itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, rumah kita sentiasa baca ayat Quran, dan malaikat rahmat tak turun jika mana rumah itu ada apa? Yang pertama saya sebut tadi, ada tergantungnya gambar bernyawa. Yang kedua, adanya patung-patung yang dijadikan sebagai perhiasan, patung-patung berhala sebagai perhiasan. Dan yang ketiga, jika rumah orang Islam itu adanya memelihara anjing dalam rumah. 3 ni malaikat tak akan masuk dalam rumah. Nampak? Sebab tu kita kena pastikan molek-molek rumah kita ni, biar rumah kita ni ada ruang, ada peluang untuk malaikat rahmat masuk dalam rumah kita. Antaranya mana? Antara jangan ada gantung gambar menyawa. Dah ustaz kita nak tengok gambar kita sanding zaman muda mareng. Nak tengok tak apa, tengoklah. Tak dalam album. Jangan pamerkan, jangan jadikan perhiasan. Tak dalam album. Bila tak dalam album, dia susuk. Bila susuk ni dia tak kira perhiasan. Kita nak tengok baru cari bola, baru kita tarik robok, ambil buka. Nak berasa gatul ding ni, nak berasa sangat, ambil tepek 5 minit. Ambil tepek 5 minit. Tengok 4 minit cabut sebelah. Sebab kalau tepek lama gitu dia jadi perhiasan. Melainkan pada gambar-gambar yang ada ruksahnya, yang ada keringanan, yang ada dibenarkan pada syarak. Gambar siapa yang boleh gantung? Gambar para ulama, itu boleh. Gambar para ulama tak apa, untuk dekatkan kita dengan ulama. Nah, kita tepek gambar Dr. Yusuf Al-Qardawi umpamanya, itu tak apa, nak dekatkan kita dengan ulama. Kita gantung gambar almarhum Syekh Ali As-Sabuni, ulama tafsir daripada Syria, hak baru meninggal baru-baru ni. Nah, untuk dekatkan kita dengan ulama, supaya generasi kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita kenal, inilah ulama. Kita ambil gantung gambar dia, tak apa. Kita gantung gambar Tok Kenali, tak apa. Sebab Tok Kenali ni ulama, waliullah. Nah, untuk kita, hati kita ni dekat dengan ulama. Tapi kita gantung gambar kita tak jadi kakak. Apatah lagi gambar gantung gambar Valentino Rossi. Tak jadi kakak lah mana tu. Nah, gantung gambar Valentino Rossi. Gantung gambar macam-macam lah, benda yang tak ada faedah. Nah, benda yang tak ada faedah, maka benda-benda gitu menyebabkan terhijabnya rumah kita daripada dimasuki rahmat malaikat yang membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Yang keduanya, patung-patung bernyawa. Patung-patung nyawa. Melainkan kalau patung tu jadi permainan budak-budak.
patung Ultraman umpamanya, patung Frozen, patung Hello Kitty, patung Doraemon, apa lagi, patung tak kira lah, Upin Ipin, Bobo Boy, Omah Hana bubuh gilah belaka-belaka pun. Untuk apa ni? Mainan budak-budak, mainan anak kita, mainan cucu kita. Soalnya anak kita 5 tahun, soalnya cucu kita 10 bulan umpamanya. Itu tak apa. Tapi dah kalau kita ada patung bear besar punya bear, ni mainan anak kita Ustaz. Soalnya anak 17, tu dikira perhiasan tu. Sebab 17 tu bukan kaki budak dah. Betul tak? 17 bukan budak dah, boleh jadi mak orang dah. Kalau 17. Betul ni kita tengok remaja-remaja perempuan, katil dia tu dia susun penuh dengan bel. Hak ni ada patung beruang, ada rimau, ada singa, ada badak, ada gajah, ada belaka. Nampak? Malam ni dia tidur dia peluk hak ni, malam esok tidur peluk hak ni, malam lusa tidur peluk hak ni. Hak jenis gini payah nak belaki, tuan-tuan. Payah orang ambil buat bini. Bapa tak boleh tinggal bel. Tok lelaki dia kata, wak rugi barang aku nikah dengan puan gini, malam-malam tidur peluk bel. Dia kata, aku duk cokoh yang tenang buah hati. Sebagai contoh. Maka hak ni dia tidak kira sebagai permainan, maka yang ini dikirakan sebagai perhiasan. Bila perhiasan, tuan-tuan, menyebabkan tidak masuknya malaikat rahmat dalam rumah kita. 2. Yang ketiga, jika mana dalam rumah kita ni ada memelihara anjing dalam rumah, luar rumah lain. Boleh tak kita orang Islam nak bela anjing? Boleh. Bolehnya mesti ada syarat-syarat dia. Di antara syarat apa? Kalau anjing tu sebagai anjing perburuan, anjing wak gi buru. Anjing wak gi buru pula ada syarat-syarat dia pula. Anjing tu mesti kita dah latih, diasuh untuk buru. Antara syarat dia untuk buru ni, kita bawa dia pergi buru dalam hutan, dia tidak akan terekam apa nama ni, haiwan perburuan kita tu kalau kita tak suruh. Bawa dia masuk dalam rok, dia tengok kancing, dia tak akan terekam malaikat Tuhan disuruh. Bila Tuhan dia kata baru dia pergi cum pergi. Tuhan dia kata jangan, dia berhenti, nyasar break. Itu dia panggil anjing buru. Tapi kalau terus pergi, tu bukan anjing buru. Maka nak beli anjing buru boleh. Yang kedua, anjing jaga rumah ataupun anjing jaga kebun, boleh. Tapi jangan sekali-kali bagi masuk dalam rumah. Kemudian anjing yang kita bela tu tidak menyusahkan jiran tetangga. Ni kita tengok tuan-tuan orang bela anjing, Allahu Rabbi. Cukup menyusahkan orang lain. Cukup menyusahkan orang lain. Dia bela anjing, dia lepas anjing dia. Lepas tu anjing tu keluar, tak tahu paleko masuk dalam pagar rumah orang, berok kecing depan tangga rumah orang. Ini masalah. Patutnya pihak-pihak berwajib nak kena ambil cakna benda-benda gini, sehingga mendatangkan bahaya kepada orang lain. Sebab tu orang Islam tidak sama sekali dibenarkan bela anjing sehingga kita letak di dalam rumah kita. Sebab binatang peliharaan yang bermanja dengan manusia, yang main dengan manusia ni, Allah Ta'ala buat 2 jenis. Allah Ta'ala buat 2 jenis. Untuk orang kafir, Allah Ta'ala buat anjing. Untuk orang Islam, Allah Ta'ala buat kucing. 2 jenis binatang ni memang Allah Ta'ala buat untuk manja dengan manusia, untuk main dengan manusia. Jarang kita tengok manusia boleh bewok dalam rumah. Ada boleh bewok tak dalam rumah? Tak ada. Ular tu adalah jarang-jarang. Ular, habis kuat ular pun sawa batik, sawa tikus. Tak ada lagi rasa bela anaconda tak dalam rumah. Ataupun letak tendung sela, tidur dengan tendung sela, ambil tendung sela, lelek, tekak buat main, pegang kepala, cium, tak ada. Kalau anak sawa ada. Lepas tu tak ada binatang lain melainkan anjing dengan kucing. Jadi kucing untuk orang Islam, anjing untuk orang kafir.
Batu orang Islam tidak dibenarkan sama sekali bela anjing letak dalam rumah. Kalau letak anjing dalam rumah, tuan-tuan, hak pertama menyebabkan malaikat rahmat tak masuk dalam rumah kita. Yang kedua, satu hari pahala kita hilang satu qira. Satu hari pahala kita hilang satu qira. Satu qira ni banyak mana? Satu qira ni sebesar Bukit Uhud. Agak-agak pahala kita sehari, tuan-tuan. Tuan-tuan rasalah sendiri. Saya rasa sendiri pahala saya. Saya rasa pahala saya sehari tak siapa pun Bukit Uhud. Bukit Beruk pun tak siapa. Asal kata Bukit Uhud, Bukit Beruk pun tak siapa, tuan-tuan. Satu hari pahala kita. Nah, tapi hak ni menyebabkan pahala kita hilang satu hari satu qiraat. Dahlah tak masuknya rahmat Allah Subhanahu wa taala, pahala pula hilang. Allahu Rabbi. Tak balu bela anjing. Dahlah makan parut. Tak makan banyak, pahala pula hilang, rahmat Allah taala pula tak dapat. Ni. Nah, jadi tinggalkanlah unsur-unsur ni, tinggalkanlah perkara-perkara ni untuk mengelakkan apa benda ni, apa nama ni, rumah kita ataupun diri kita nak daripada terhijabnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup sekadar tu, tuan-tuan sekalian, tazkirah rekah kita pada pagi ni, sebab kita pun dah melebihi waktu syuruk. Jadi biasanya masuk waktu syuruk disuruhnya kita berhentilah. Suruh kita berhenti. Lagi pun saya tengok tuan-tuan pun nampak macam lapar belaka. Saya pun lapar juga. Jadi bila lapar ni terus tak boleh dia cengok perut. Dia cengok perut ni jadi idea tak mari, jadi dia jadi beronah parah. Jadi saya rasa cukup lah sekadar tu beberapa perkongsian, walaupun perkongsiannya sikit pada pagi ni, tapi mudah-mudahan tuan-tuan ambillah sikit sebanyak untuk kita amalkan bersama dan untuk kita kongsikan bersama, insya-Allah. Jadi sebelum saya akhiri majlis, tuan-tuan, saya macam biasa nak nyampaikan nak lancarkan tabung fisabilillah dalam tabung yang saya bawa. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, saya sekarang ni sedang mempromosikan infak Ramadan di Ar-Ridwan. Infak Ramadan di Ar-Ridwan, antaranya untuk kegunaan dan keperluan kita untuk allowance imam dan bila tarawih, dan juga yang keduanya untuk allowance kaki tangan Ar-Ridwan, guru dan kaki tangan am selama 12 orang. Yang kedua, yang ketiganya untuk bil utility, elektrik dan bil air. Dan ada satu keperluan kita, iaitu kita dalam masa terdekat ni kita nak cuba nak masukkan Unify, sebab kita memerlukan internet. Belum ni kita pakai hotspot dah lagi, tuan-tuan, berat. Tak boleh nak buat kerja bila hotspot nyanyi ke kerani, tak boleh buat benda. Tak boleh nak buat benda pakai hotspot. Bila yuran kalau mak ayah transfer, kita nak print hotspot antara komputer dengan hotspot pada telefon tu, tak boleh orang kata ni tak boleh nak detect, tak boleh nak baca, berat. Jadi kita memerlukan Unify. Memang beratlah tanggungan kita ni, tapi oleh kerana ianya keperluan, kita terpaksa ambil juga. Kemudiannya kita perlukan sutil laptop. Kalau siapa-siapa ada nak beri, nak sumbang laptop hot second hand pun tak apa. Kita sangat alu-alukan. Kalau tak ada, kita cari PT beli laptop baru. Nampak. Kemudiannya untuk Ramadan ni, kita sebut untuk Ramadan ni juga kita target, insya-Allah jika ada lebihan rezeki, kita akan salurkan sumbangan kepada pelajar-pelajar kita yang terpilih, yang daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Sebab kita ada taja 5 orang pelajar kita yang mana yurannya kita tanggung. Yurannya kita tanggung 5 orang. Sebab 5 orang ni daripada kalangan keluarga yang berkemampuan, mungkin dari sudut pekerjaan, dan ada di antara ni yang ayahnya hilang pekerjaan asbab daripada pandemik Covid. Pandemik Covid menyebabkan ayah ni hilang pekerjaan, jadi hilang sebahagian sumber pendapatan. Jadi siang anak nak sekolah, maka tak apa, kita tanggung yuran bulanan dia,
pendaftaran dia, kita tanggung buku-buku, buku teks, buku aktiviti, buku tulis, buku rekod, buku rekod mengaji dia, semua kita tanggung belaka. Sebab kita tahu pelajar kita ni daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Jadi kita target insya-Allah ada lebih rezeki, kita akan berikan sumbangan bantuan untuk mereka sambung hari raya insya-Allah. Dan juga jika ada lebihan sumbangan lagi, kita akan panjangkan sumbangan tuan-tuan untuk kita berikan sumbangan kepada golongan-golongan yang daripada kalangan masyarakat umum, yang juga daripada kalangan yang kurang berkemampuan insya-Allah. Jadi itu target kita. Jadi kos yang kita perlukan untuk perkara-perkara ni lebih kurang dalam 15 ke 20 ribu ringgit. Kutipan baru ada tak sampai 1000. Ni kegunaan untuk Ramadan tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan bermurah hati, ada lebihan rezeki yang dikurniakan oleh Allah, bolehlah sama-sama menyumbang, yang mana sumbangan ini kami panjangkan. Tuan-tuan sumbang dan kami panjangkan sumbangan ini yang mana datangnya daripada tuan-tuan, dan mudah-mudahan semua di antara kita beroleh manfaatnya dan beroleh kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.